sikit, Siham. Jual bela Basyu ni, Siham dapat semua duit tu kan? Kan Siham yang membelanya? Nak beli apa? Siham tak pernah ada duit. Dia tak sihat lah, bang. Mereka kata aku akan dapat bantuan di Mekah. Memang benar. Siham! Ayah, nak ke mana tu? Siham, kita tak boleh tinggal orang ni begitu saja. Alah, macam mana dengan Basyu? Ingat apa ajaran Al-Quran tentang sikap murah hati, Siham? Orang yang murah hati tak kira lelaki atau wanita dan beramal kepada Allah akan mendapat banyak ganjaran daripadanya. Kalau kita tak ikut, kita lebih teruk daripada orang yang memerintah kota ini dulu. Kamu tahu, Siham, dulu Mekah lain. Ratusan patung berhala mengelilingi Kaabah. Dan orang seperti ayah yang miskin ini hidup amat susah masa itu. Terima kasih, Tuan. Bagi sini duit tu. Bila aku dah pinjamkan duit, kau kenalah bayarnya balik. Tolonglah, aku terdesak. Keluarga aku kelaparan. Patut dulu lagi kau fikirkannya. Tangkap dia! Selamat datang ke Mekah. Kamu datang dari jauh. Ingat, perbanyakkan barang yang dipersembahkan. Kalau kamu murah hati, Tuhan akan beri ganjaran. Apa? Oh, Tuhan yang hebat lagi suci. Aku serahkan segala milikku. Kau diberi upah bukan untuk berdoa, Sumaya. Ini musim ziarah. Aku mau semua Tuhan ibu kilat. Oh Mekah yang bermaksud mulia, kesucianmu bagaikan bunga yang sedang mekar. Aku dah bayar kau, sekarang beri jawapannya. Sabarlah Suhail. Ramalan anak panah suci tak boleh dipaksa. Oh, bagus pilihan kau Suhail. Teruskan dengan rancangan penipuan kau tu. Kalau ikutkan ramalan, kau takkan kena tangkap. Ya, bagus tu. Pencuri! Kau bijak memilih, Umayyah. Tolong Tuan, bebaskan saya. Tolonglah. Aku beli dia. Bilal. Ingat, Amal. Mereka boleh sepat badan kau, tapi roh kau bebas. Ia bukan milik sesiapa. Kau! Ke tepi sanalah! Nah, kau paling semula. Tapi ingat, kalau kalah, kau jadi hambaku. Tidak! Kau milikku! Nah, Terima kasih. bangun! Dah berambus dari sini. Tengoklah orang-orang yang datang. Penziarahan paling meriah selama ini. Bagus juga semua Tuhan berada di Mekah. Sesetengah penziarah tidak begitu cerdik. Mereka bayar 2 kali ganda nilai barangan itu. Tidak. Memang benar. Bodohlah kita kalau kita tak naikkan harga barangan. Apa dah jadi dengan sifat murah hati kita? Mereka ini dalam perjalanan ke Tanah Suci. Dulu kita rasa bangga kerana dapat bekal air dan tempat rehat untuk mereka. Tetapi sekarang nampaknya kita rasa bangga kerana dapat ambil kesempatan di sebalik ketaatan mereka. Aku tak nak dengar semuanya ni. Bertenang, Abu Jahal. Abu Talib ni ketua kita. Ya, dia saudaraku.
Tapi itu tak bermakna aku kena duduk di sini dan dengar tuduhan palsu. Mereka akan mati kehausan kalau bukan kerana kita. Nilai kita 10 kali ganda. Dia ingat dia boleh leteri kita kerana kerabatnya menjaga Kaabah. Kita semua mesti ubah cara kita. Hati-hati Abu Talib. Ada kala perubahan bawa bahaya. Abu Talib tidak menyangka anak saudara yang dibelanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan merubah dunia buat selama-lamanya. Ketika berusia 40 tahun, baginda menuju ke sebuah gua di pinggir kota untuk bersendirian, bermunajat dan berfikir. Baginda bimbang akan ketidakadilan di Makkah, penghambaan, layanan buruk terhadap wanita, sifat tamak dan suka berjudi, membunuh bayi baru lahir, dan pemujaan patung berhala daripada kayu dan batu. Bukannya Tuhan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Seperti selalunya, Muhammad akan ke gua itu. Tiba-tiba, Muhammad dikelilingi cahaya. Apabila mendongak, baginda ternampak malaikat Jibril berdiri di depannya. Muhammad tergamam. Bacalah perintah malaikat. Aku tak tahu membaca, baginda menjawab. Jibril mengulangi perintahnya sebanyak 3 kali dan setiap kali jawabannya sama. Kemudian Jibril mengajarnya. Bacalah dengan nama Tuhanmu, pencipta alam ini. Dialah yang menjadikan manusia daripada setitik darah. Bacalah, Tuhanmu yang Maha Kuasa, yang mengajar kamu menulis. Dia yang mengajar manusia apa yang tak diketahui. Selepas itu Jibril pun gaib. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggeletar serta bingung. Baginda keluar dari gua dan terus berlari ke rumah. Baginda rasa sangsi apa yang dilihatnya, tapi semasa turun dari bukit itu, Jibril muncul lagi dan berkata, Muhammad, kau pesuruh Allah dan aku ini malaikat Jibril. Muhammad cuba berpaling, tapi kemana saja baginda berpaling, Jibril kelihatan mengulangi kata-katanya. Muhammad, kau pesuruh Allah dan aku ini malaikat Jibril. Sebaik saja malaikat itu gaib, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergegas pulang ke rumah. Setibanya di rumah, tubuh baginda masih menggeletar. Baginda meminta Khadijah menyelimutnya. Muhammad menceritakan apa yang dilihat dan didengar. Muhammad bimbang mungkin dia akan menjadi gila ataupun sudah dirasuk. Tapi Khadijah meyakinkan Muhammad, Tuhan tak akan biarkan roh jahat merasuki lelaki sepertinya yang sentiasa bercakap benar dan mengambil berat terhadap mereka yang memerlukan. Selepas itu, Khadijah pergi bertemu sepupunya seorang ulama, lalu menceritakan apa yang telah berlaku. Suami kau ialah seorang pesuruh Allah. Orang akan menuduhnya menipu dan melakukan kerja sihir. Oh, dia memang akan disisihkan. Walaupun sepupunya memberi amaran, Khadijah percaya segala yang diceritakan suaminya. Dan dia tidak teragak-agak untuk menjadi orang pertama memeluk Islam. Dan selepas itu, yang lain pun turut serta. Aku asyik dengar kabar angin tentang perhimpunan sulit Muhammad. Tolonglah Abu Jahal. Tapi dia mengajar sesuatu. Aku tak tahu apa yang diajarnya. Tapi anak angkatnya Zaid dah jadi pengikutnya. Dan juga sepupunya Ali. Peduli apa? Yang lain tu hamba dan pengemis. Tapi dia mesti dihukum. Untuk apa? Kerana mengajar sesuatu yang lain. Dengar sini. Jika pengikutnya orang yang berkuasa, kalau ajarannya membahayakan, aku akan ajar dia. Tapi dia Muhammad Abu Jahal. Al-Amin, yang jujur. Selama 3 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebar Islam secara rahsia. Pada masa itulah Siham, ayah dapat tahu tentang ajarannya. Apa betul ke kita buat ni? Mak mesti dengar. Kita takkan apa-apa jadilah. Masuk, cepat. Malam ni lagi ramai. Terima kasih, Jafar.
kau pergi mana setiap malam? Untuk mendengar ajaran pesuruh Allah. Gembira rasanya mempelajari Islam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyunya, Al-Quranul Karim memperdengarkan kata-kata yang sungguh indah. Baginda mengajar kami, semua Tuhan di Mekah tak ada kuasa. Cuma ada satu Tuhan. Tuhan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Dan kamu mesti menyerah segala-galanya kepada Allah. Tiada beza antara kaya dan miskin. Semuanya sama. Yang miskin tidak boleh dicemuh ataupun dihina. Mereka mesti dibantu. Menurut Al-Quran, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang paling mulia baginya ialah seorang hamba yang soleh. Wanita bukan barang milik. Mereka ciptaan Tuhan dan sama penting seperti seorang lelaki. Hormatilah mereka. Bumi ini kurniaan Tuhan. Berbuat baiklah padanya. Kamulah penjaganya. Dan ingat, kamu akan dihisap mengikut amalan kamu. Ramai memeluk agama Islam pada malam itu. Kami mengucap 2 kalimat syahadah. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad pesuruh Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah Dan Muhammad pesuruh Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah Dan Muhammad pesuruh Allah. Kau takkan percaya, Amal. Katanya Tuhan mencipta semua manusia itu sama. Kau mesti bawa aku kepada dia. Kau akan sedar juga akan bahaya ajaran Muhammad tu. Mestilah aku sedar. Dia mesti dihalang. Tuan tak boleh halang Muhammad. Apa? Bilal, ke sini. Nanti kau kena sebat. Mereka boleh sebat tubuhku, tapi bukan rohku. Yelah, tinggalkan roh kau di situ, tapi kau tu ke sini. Apa yang kau tahu tentang Muhammad? Muhammad adalah pesuruh Allah. Pesuruh Allah. Tengoklah tu. Merebak macam penyakit. Tuhan akan hukum kerana kata kau, Bilal. Muhammad berkata, Tuhan kamu tak berkuasa. Tak berkuasa? Tak berkuasa katanya. Kata hamba tu semua Tuhan tak ada kuasa. Sekarang apa kamu nak kata tentang Muhammad dengan ajaran tak berbahayanya? Anak saudara kita menentang kita, Abu Talib. Kita pun percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, benar. Tapi kita tak kata yang lain tu tak ada kuasa. Apakah ancamannya? Yang mendengar ajarannya cumalah yang miskin dan yang lemah. Bukan semuanya. Yang menyertai mereka antaranya ialah Abu Bakar. Memang ya, kawan baik Muhammad telah meninggalkan kita. Dia tu cuma seorang. Tidak. Dialah satu-satunya punca yang mesti kita hapuskan. Memang benar. Jika ajaran Muhammad diterima ramai dan semua Tuhan dihapuskan, tak ada lagi penziarah. Dan kalau tiada penziarah, maka akan habislah kita semua. Pesuruh Allah telah membunyikan semboyan. Apa? Mekah diserang? Saya tak tahu. Jomlah. Sumayyah, jom ke Kaabah. Cepat. Si, kemari. Cepat. Apa yang sedang berlaku? Entahlah. Tu pun dia. Duduk sini. Nampak pesuruh Allah dah? Tu, kat sana tu. Muhammad nak berkhutbah. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wahai penduduk Makkah, jika aku kata ada bala tentera di belakang bukit hendak menaluki kita, kamu percaya atau tidak?" Kami percaya apa saja daripada kau, Muhammad. Kau sentiasa bercakap benar. Muhammad bersabda lagi, "Wahai penduduk Makkah, aku merayu kepada kamu, tinggalkan Tuhan kamu dan sembahlah pada Tuhan yang satu yang Maha Esa. Selamatkan diri kamu daripada api neraka, kerana aku tak dapat menghalang kamu daripada balasan Tuhan. Aku cuma nampak bahaya yang datang dan memberi amaran kepada kamu untuk menyelamatkan kamu."
Anak saudara kita memperbodohkan kita. Hentikan dia, Abu Talib. Tak malu kau, Muhammad? Kau kumpul kami semua untuk ini. Oh, baginda sungguh hebat. Kau percaya ke orang ni? Tentu sekali. Segala-galanya. Muhammad dah turun bukit. Jom ikut dia. Berani kau kira nanti Mekah? Tuan yang ada tu tak cukup bagus ke? Kami akan lindungi kamu, Rasulullah Allah. Berani kau kutuk Tuhan-Tuhan tu? Nabi? Ha? Buat benteng! Jangan sampai mereka jenakan Nabi! Satu! Jangan benarkan mereka rempuh! Kau tak boleh buat macam ni, Bilal. Jika pesuruh Allah secara terbuka sebarkan agama, aku pun nak secainya secara terbuka juga. Apa semua ni? Nanti jangan bagi tahu aku, hamba aku dah jadi orang Islam. Tuan boleh miliki tubuh saya, tapi roh saya... Biar aku teka. Kau fikir roh kau tu dah bebas? Tidak, roh saya juga adalah hamba. Tapi bukan pada Tuan, pada Allah. Situlah kau silap, Bilal. Semuanya milik aku. Kau dan apa saja yang kau fikirkan. Semuanya. Cakap. Jangan aku Muhammad dan kata roh kau milik aku. Cakap, Bilal, cakap. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Muhammad pesuruh Allah. Mari kita tengok apa kata kau bila disebat. Memang patut pun. Memang patut pun. Jangan akui ajaran Muhammad. Bilal? Ya Isa. Ya Isa. Cakap aku pemilik roh kau dan aku akan alih bercakap. Cakap. Cakap. Umayyah, aku wakil Abu Bakar. Dia ingin beli lelaki ini dari kau. Sebut harga kau. Baik, 10 keping emas. Kau fikir kau menang sesuatu, bukan? Kau bagi tahu Abu Bakar, aku boleh minta 3 keping emas untuk hamba tak guna. Dia sanggup bayar 100 keping emas. Walau diseksa, Muhammad masih tak berhenti menarik penziarah kita masuk Islam. Macam mana tu? Itu mudah saja. Dah tertulis dalam Al-Quran. Apa? Kitab yang dikata ajaran dia itu? Itu semua cuma perbualan kosong je. Aku tak bangkang, Abu Jahal. Ajaran Muhammad bukannya bual kosong ataupun merapu. Kata-katanya berkuasa, mudah dan bukan direka. Ilmu sihir? Itulah saja penjelasan yang boleh diterima. Kalau begitu, kita mesti halang dia dari gunakan ilmu sihir untuk menentang kita. Abu Talib, kami sangat hormat pada kau. Sejak dulu lagi berkali-kali kami minta kau halang anak saudara kau. Tapi kau biarkan saja. Dia mengancam keamanan di Mekah. Berapa tahun dulu dia bawa keamanan ke Mekah. Kau sanjung kecerdikannya, Abu Jahal. Ingat tak semasa Kaabah dibina semula? Kita nyaris membunuh. Nakkan hak letak Hajarul Aswad. Tapi Muhammad datang. Maksud aku, Abu Jahal, halang dia atau orang lain yang buat. pergi! Kau nak tengok pembunuhan dan pergaduhan sesama Quraisy? Pergi kau! Kau faham keadaan aku kan, Abu Talib? Sekarang bertambah susah untuk aku kekalkan keamanan. Tolonglah, kau nasihatkanlah anak saudara kau tu.
Untuk keamanan Mekah, aku akan bercakap dengan dia. Muhammad, tutup pintu itu dan mari sini. Duduk sini, Muhammad. Anak saudaraku, orang Quraisy suruh kau berhenti berkhutbah. Kalau diteruskan, pakcik rasa pakcik tak dapat menolong kau. Pakcik dah tua, Muhammad. Pakcik tak berdaya lawan mereka. Yang juga jiran pakcik, bangsa pakcik. Mereka yang pakcik kenal selama hidup ini. Adakah penting khutbah kau, Muhammad? Hingga aku dan kau mesti mati kerananya. Perlukah ada pertumpahan darah di kota ini? Untuk keamanan Mekah, hentikanlah khutbah kau. Hal ini membuat Nabi Muhammad SAW sangat sedih. Baginda pun bersabda, jika mereka meletakkan matahari di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya tetap menjalankan tugas. Saya akan teruskan sehingga wahyu Allah mengatasi segala-galanya, hingga saya sendiri pun sudah tiada. Muhammad, buatlah apa yang kau fikir perlu. Pakcik tak akan menyisihkan kau. Sekarang, maupun selagi pakcik masih hidup. Kita ni bapa saudara Muhammad. Kita perlu beri dia sokongan dan perlindungan walau apa sekalipun. Kenapa? Kenapa kita nak jadi musuh Mekah kerana seorang lelaki? Kerana dia anak saudara kita. Dan kerana dia tak buat sesuatu yang salah. Hamzah yang gagal sudah bersuara. Nasib baik kau cekap guna pedang saudaraku. Kerana Muhammad akan perlukannya. Aku tak mahu mati untuk dia. Hanya kerana dia kata dia nampak malaikat. Muhammad terus berkhutbah walau apa kita buat padanya dan pengikutnya. Tolonglah, tolong halang dia sebelum dia rosakkan segalanya. Dia dah datang. Dia sembahyang. Jahil! Kau takkan dapat musnahkan Tuhan kami! Sesat! Berani kau buat tak indah! Hamzah, kau dah balik. Ada apa? Abu Jahal menghina anak saudara kau. Muhammad dihina depan orang ramai. Lepas tu, apa yang Muhammad buat? Tak ada apa. Dia pergi begitu saja. Dia cuba sembahyang di sini pagi tadi, tapi aku halau dia. Hamzah! Aduh! Kalau kau nak lawan, lawan dengan aku, pengecut. Berani kau hina Muhammad kerana aku pun pengikutnya. Oh, tidak. Aku tak tahu pun kau pengikut Muhammad. Sekarang ni ya. Lakukan apa yang patut kita buat. Aku tahu apa yang kau sebarkan itu benar. Aku dapat rasa daripada setiap kata-kata kau itu. Sebab itu aku berani kata semua ini. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kau ialah pesuruh Allah. Tangkap mereka! Ikut sini! Mana kau nak bawa mereka? Jangan! Lepaskan mak aku! Mana suami aku? Pedulikan itu semua. Jangan ikut Muhammad, ikut saja Tuhan kami atau kau mati. Cakap!
Tak. Tidak. Cakap! Cakap, Mak. Cakap apa mereka nak dengar. Dengar cakap anak engkau, Sumayya. Cuba kau cakap pada Mak, Ahmad. Sanggup kau murtad kerana nak hidup? Saya... Samalah dengan Mak. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kau nak permainkan aku. Itulah dengan terakhir kau. Dialah orang Islam yang pertama mati syahid. Kasihan Maya. Kasihan Yasir. Nasib baik Ammar hidup. Bagaimana dia? Nabi sedang cuba tenangkan Ammar. Tapi Nabi bimbang akan nyawa kita. Kalau boleh, sesiapa yang terdaya tu, pergilah ke Habsyah. Ke Habsyah? Ya, ia diperintah oleh seorang raja Kristian yang baik. Mungkin kita boleh tinggal di sana. Aku diarahkan mengetuai kumpulan. Aku perlukan seorang pembantu. Pergilah Malik. Kami selamat. Kita perlu pergi sekarang. Kita mesti bergerak cepat sebelum mereka dapat tahu. Mungkin mereka dah sampai Habsyah sekarang. Arahkan Khalid bawa orang bersama dan kejar mereka. Mereka mesti dibawa balik dan dihukum agar semua tahu pemberontak takkan ambil mudah di mereka. Ini rantai permata aku. Milik kau sekarang. Rahmatilah aku kerana bermurah hati. Kerja yang bagus. Aku tahu kau kenal Raja Habsyah tu. Ya, aku kenal sangat dia tu. Bagus. Ini untuk dia. Oh. Kau dapat habuan kau. Kalau kau dapat yakinkan dia untuk serah orang Islam kepada kita. Orang yang boleh buat kerja ni tentulah aku. Gembira jumpa kau lagi, Amru. Semua hadiah ini untuk tuanku. Sifat murah hati kau dah keterlaluan. Tuanku berhak lebih dari ini. Beta faham. Kau bimbang akan beberapa orang yang telah berhijrah dari kota kau. Pemberontak, tuanku. Mereka timbulkan kekacauan di kota kami dan mereka akan buat yang sama di bumi itu. Beri saya peluang ini untuk bawa mereka balik. Bagi beta, mereka baik saja. Mereka cipta agama baru dan ingin hapuskan semua agama lain. Apa jawapan kau? Tuanku. Sembah Raja. Kami tak sembah sesiapa, tuanku. Kami cuma sembah Allah. Tengoklah, tuanku. Dah mula tunjuk lagaknya tu. Tak mengapalah. Beta lebih bimbang akan sikap mereka kepada Tuhan daripada diri beta. Teruskan. Tidak lama dulu, tuanku, kami hidup dalam kejahilan. Kemudian Allah mengutuskan seorang Nabi kepada kami. Dia menyeru agar taat kepada satu Tuhan dan sentiasa bercakap benar. Kami disuruh menyayangi dan menjaga ibu bapa kami, membantu jiran tetangga dan bersedekah kepada fakir miskin. Dia menyatakan masa kita di dunia ini singkat dan segala di sekeliling kita
adalah ciptaan Tuhan. Bumi, jasad kita ni, kita mesti jaga semua. Kita akan dihisap di depan Tuhan akan setiap amalan kita nanti. Apa yang mereka ajar, Amru, ialah agama Nabi Isa. Tidak, tuanku. Mereka tidak menghormati agama tuanku. Mereka mendakwa Isa bukan anak Tuhan, tapi seorang lelaki biasa. Tentang Isa, Nabi menyatakan kepada kami, Nabi Isa ialah Nabi Allah, pesuruhnya, agamanya dan kebesarannya yang ditiupkan kepada Maryam, seorang gadis suci. Kepercayaan kami dan kepercayaan kamu seperti dua pancaran cahaya terpisah, tetapi datang dari sumber yang sama. Beta tak akan benarkan kamu pergi, walaupun dapat emas yang banyak. Kamu boleh tinggal di sini selama mana yang kamu suka. Dan kau pula, ambil semula barangan kau dan pulang ke Mekah. Abu Jahat! Abu Jahat! Beberapa penziarah kaya ingat mereka boleh kenakan aku. Aku dapat semua barangan mereka. Kan kamu berdua kan? Anak saudara Abu Jahal, Umar Al-Khattab, dah masuk Islam. Umar? Umar yang agung tu. Umar yang gagah. Ya, Umar. Ya. Tidak. Bukan Umar. Katanya dia terdengar bacaan Al-Quran. Keindahan Al-Quran menyejukkan hatinya, kata Umar. Aku tahu apa nak buat. Oh Tuhan, dengarlah. Kami tak mampu menghalang orang Islam. Mungkin kau boleh tolong. Kau diamlah, pemabuk. Ya, mereka diserang Bapak. Boleh tak kau? Itu dia. Kau dah selesaikannya. Ya kau? Kita sisihkan mereka. Sekat segala kemudahan. Terus, lepas itu mereka akan pergi dan sebarkan perempuan seluruh orang. Kita halang mereka keluar. Kita tahan mereka di sini dan tengok mereka kebunuh. Kebunuh? Bagaimana? Kita akan buat satu perjanjian dan gantung di Kaabah. Pengikut perjanjian tidak siapa boleh menjual ataupun membeli daripada pengikut Muhammad ataupun orang yang melindunginya. Tiada siapa akan mengahwini mereka, tiada siapa akan bantu mereka. Mereka akan disisir oleh penduduk Mekah sehingga Muhammad sedar akan kesilapannya. Terima kasih, Muhammad. Orang Islam disisih, ramai yang takut tinggal di rumah sendiri. Untuk meneruskan hidup, mereka berpindah ke bukit berdekatan. Terima kasih. Maaf, ini saja yang ada. Saya masih lapar, Mak. Mak tahu, sayang. Mak tahu. Ayah, tak bolehkah kita cari Malik di Absyah? Kita tak dibenarkan pergi, anakku. Malik tahu ke apa yang jadi pada kita? Ayah dah hantar pesan. Tapi, entahlah, adik.
Kau tak boleh pergi sekarang, Malik. Seorang pula tu. Aku tak boleh tinggal di sini sementara keluarga aku menderita. Inilah saja, Ammar. Isteri Nabi Khadijah dah jual segala hartanya untuk beli keperluan ini. Tapi ini pun tak tahan lama. Tak sangka keadaan ini berpanjangan selama 3 tahun. Badan kau lemah, pesara Allah. Aku tahu Islam mengajar kita kesabaran, ketabahan. Tapi kau tak boleh beri makanan kau pada orang begitu saja. Ya, Tuan. Bagi tahu Muhammad, aku akan sampaikan pesannya pada kaum Quraisy. Tuan kan tak sihat? Aku cukup sihat. Aku kesian tengok kau tak sihat, Abu Talib. Aku tak percaya. Kalau aku mati, tonggak kepimpinan akan diberi pada kau. Mudahlah bagi kau untuk kendali Muhammad. Bukankah begitu? Ya, betul. Kalau begitu, kata-kata aku ni akan buat kamu gembira. Muhammad bagi tahu aku sesuatu. Jika tak benar, kamu boleh buat apa saja dengan dia. Jika benar, jangan pula kamu pulaukan dia dan juga orang Islam. Apa dia? Inilah dia, perjanjian pemulauan yang kamu tanda tangan dan gantung di Kaabah. Telah dimakan serangga, kecuali ayat ini dengan nama Allah. Mak, tepat masanya kau pulang, Malik. Keadaan lebih baik ketika itu. Aman rasanya. Oh, cantiknya. Terima kasih, Jalila. Malik. Jalila, kemari cepat. Isteri Nabi sakit kuat. Khadijah? Oh, tidak. Pergi, Jalila. Pergilah. Dia dah tiada. Lima tahun mereka hidup bersama. Dialah ibu kepada anak-anaknya. Orang pertama memeluk Islam. Dia juga sahabatnya. Kita gelar tahun itu tahun kedukaan. Kerana Abu Talib juga sudah tenang. Mari, Muhammad. Kaum Quraisy meminta sesuatu sebelum aku mati. Bahawa aku akan dapatkan janji kau supaya tidak mengganggu agama mereka. Kami takkan serang atau tentang kau kalau kau setuju tak tentang kami. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku setuju
Kau dengar tak? Sabda baginda lagi. Aku mahukan kepastian daripada kamu. Kalau kamu setuju, seluruh Arab dan Parsi jadi milik kamu. Cakaplah. Aku ilah bahawa hanya ada satu Tuhan saja. Tiada yang lain. Oh, anak saudaraku. Aku dahaga bila mereka serahkan kau padaku. Semasa kau masih kecil. Kau amat istimewa. Memang betul. Memang betul. Hari aku dah tiba. Sekarang aku ketua kamu. Wah. Ya, atas nama saja. Apa? Gelarlah diri kau sebagai raja. Tapi jangan campur urusan aku. Bagus. Sekarang mari kita selesaikan masalah pertama. Boleh? Orang Islam. Bukan. Muhammad. Geram aku tengok mereka. Sembayang dan bergerak bebas. Sabar, Abu Jahal. Kalau mata pedang tak berguna, kita gunakan kata-kata nista. Penyajak kita. Mereka menghasut orang menentang Muhammad sekarang ni. Hinggakan Abu Lahab tak hadapi masalah. Hati-hati rakan-rakan dari jauh. Anak saudaraku di sana ada revolusi dalam hatinya. Dia kata dia seorang nabi. Tapi sebenarnya dia mahu jadikan dirinya raja dalam kalangan kita semua. Ya, buat dia menderita. Bila Muhammad kata cara kita menipu. Bila dia kata Tuhan kita hanyalah sebuah patung batu. Ia bukan saja mencemoh kamu. Malah juga nenek moyang kamu. Katanya mereka kejam dan bodoh. Patutkah kita bersabar? Nampaknya mereka akan kembali menindas kita. Sekarang Abu Talib dah tak ada untuk dengan kita. Dan kita tak ada tempat nak dituju. Bilal kan? Ya. Kau? Aku Bara. Aku dan 12 lagi datang tahun lepas dengar khutbah Nabi. Ha, dari Yathrib. Kami dah Islam sekarang. Sepenuh hati kami. Kau dengar tak? 12 umat Islam di Yathrib. Bukan, ratusan. Nabi mesti datang ke Yathrib. Kami perlukan... Shh. Kita tak boleh cakap sekarang. Pesuruh Allah akan jumpa kamu di pergunungan malam ni. Ya Rasulullah, katakanlah, kau akan ke Yathrib. Peperangan berlaku di tempat kami, saudara lawan saudara, hanya kau dan ajaran kau boleh membantu. Berjanjilah, kalau kau datang, kami akan lindungi dan pertahankan kau. Tuhan telah membukakan jalan, wahai pesuruh Allah. Nabi Muhammad SAW pun bersetuju dan baginda mengarahkan kami ke Yathrib. Saya takut nak keluar malam, Mak. Rasulullah tak mahu sesiapa pun tahu kita pergi. Kenapa tak boleh ikut yang lain? Shh, kita tak boleh keluar pada masa yang sama. Terlalu berbahaya. Ayo kita.
Semua orang Islam dah pergi, tapi Muhammad ada yang melindungi. Dia masih di sini. Sekarang, sudah tiba masanya kita buat keputusan apa kita nak buat dengan Muhammad. Umpan dalam penjara. Tidak, usir lelaki itu. Ya. Bawa dia ke hutan dan kerjakan dia. Biarkan dia. Dia dah tak ada di Mekah. Bukankah itu yang kita inginkan? Mana tahu dia akan bina empire di Yathrib? Apa kata? Bunuh dia. Tapi sesiapa bunuh dia akan diserang orang Muhammad. Dan yang lain, siapa yang akan bunuh dia? Siapa kata cuma seorang lantik lelaki gagah daripada setiap kumpulan dan bunuh dia bersama-sama. Dengan cara itu, semua orang bertanggungjawab. Tak adalah nanti yang ingin membalas dendam. Mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu akan rancangan mereka. Malam itu, baginda meminta sepupunya Ali tidur di katilnya. Kerana baginda tahu tiada bahaya yang akan menimpanya. Dia di dalam. Bila kita nak masuk? Jangan masuk. Kita tunggu hingga dia keluar untuk solat subuh. Kemudian, bila malam semakin larut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dan seorang demi seorang daripada pembunuh itu pun tertidur. Rasulullah ke rumah Abu Bakar dan mereka bersama meninggalkan Makkah dan bersembunyi di sebuah gua berdekatan. Kamu semua di sini menunggu Muhammad. Aku bertembung dengannya semasa dia nak keluar dari kota ni. itu mustahil. Mana dia? 100 ekor unta bagi siapa yang dapat cari dia. Pergi! Ikut sini. Ke pergunungan? Kau pasti? Ya, aku pasti. Sebentar lagi 100 unta kau akan jadi milikku. Dia di dalam sana. Tak ada kesan tapak kaki pun. Dia ada di dalam. Tak mungkin dia boleh masuk tanpa rosakkan sarang laba-laba dan sarang burung ni, bodoh. Lewat malam itu, sebelum bertolak ke Yathrib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menoleh ke Makkah.
Kota itu penuh dengan kenangan. Anak-anaknya lahir di sana. Di sana juga istrinya wafat. Baginda bersabda, daripada semua tempat, kaulah tempat paling berarti bagiku dan tempat paling dekat dengan Allah. Kalau bukan kerana kaumku mengusirku, aku takkan tinggalkan kau. Tiada siapa boleh bertahan selama ini di gurun. Mungkin berita itu tak benar. Atau mungkin dia dah kena tangkap. Dia tak kena tangkap. Dia pasti akan sampai. Nabi dah sampai! Nabi dah sampai! Untuk pertama kalinya, kami beribadat tanpa rasa takut. Waktu siangnya panjang, kami terpaksa bekerja keras. Tapi kami rasa sungguh gembira. Belajar dah? Sana tu. Sini, Hadi. Saya nak tolong ayah dan Malik bina masjid. Selepas mengaji, Nabi kan suruh belajar mengaji. Ayah, saya nak tolong ayah. Belajar dulu. Limpahkanlah pada umatmu. Pandainya. Boleh saya ke masjid sekarang? Pergilah, Hadi. Dan limpahkan. Limpahilah dengan banyaknya. Ini untuk cikgu. Cantiknya. Bersuruh Allah, biar aku yang angkat. Kau seorang Nabi. Pakcik pergi berehat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kami bahawa semua umat Islam itu saudara seagama, bahu bertemu bahu ketika salat. Baginda menulis satu watika mengisytiharkan penduduk Yathrib semuanya sama, hidup secara aman, tak kira bangsa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia mengajak kita untuk bersolat. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ibu, adakah orang lain gembira macam kita? Sudah rasa macam mana? Saya rasa Yathrib diberi nama baru, Bandar Rasulullah, Madinah. Dah habis. Semua peninggalan orang Islam telah kita rampas. Bagus. Kita hantar kafilah ke Damsyik dan jual semuanya. Barang-barang ini sudah menjadi milik kita sekarang. Mereka rampas semua harta kita. Dan selepas menjualnya di Damsyik, mereka akan kembali ke Mekah membawa emas. Kita akan terus disisih.
Dan kita akan ke pulau lagi. Wahai pesuruh Allah, aku tahu kau bencikan kekejaman, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita akan tunggu kafilah itu dan kita akan ambil kembali hak kita. Muhammad dan 300 pengikutnya nak rampas kafilah ini. Pergi ke Mekah. Arahkan mereka hantar tentera secepat mungkin untuk melindungi kekayaan ini. Ya, ya. Kita belok sini dan ambil jalan laut untuk pulang. Tentera kita dah bertolak pagi ini dan kau akan ganti tempat. Aku tak nak buat. Berjuang untukku dan kau tak hutang aku lagi. Kalau kau tak terima, aku bunuh kau. Apa ni? Akhirnya. 2 hari lagi sampailah Abu Jahal ke perkemahan orang Islam. Katakan aku selamat dan suruh dia patah balik. Tapi orangnya lebih ramai. 3 lawan 1. Tak cukup bagus. Kalau untuk menentang Muhammad, suruh dia patah balik ke Mekah. Demi semua Tuhan, aku takkan berpatah balik setelah datang sejauh ini. Tidak. Tidak selagi Muhammad tidak mati. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat tahu, kami bukan berdepan dengan 30 orang, tetapi sepasukan bala tentera Quraisy. Baginda kemudiannya mengadakan mesyuarat. Akulah yang terakhir untuk bersuara. Apa saja keputusan kau, kami ikut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Mara dengan penuh keyakinan Allah telah menjanjikan kamu kafilah ataupun kemenangan di medan perang." Kami berdepan dengan tentera Makkah di Badar. Siapkan lembing. Jangan pergi jauh. Dan yang paling penting, tolong aku cari Bilal. Pertempuran bermula mengikut tradisi. Hamzah menjulang pedangnya serta memanggil 2 nama. Ubaidah, Ali. Untuk Mekah dan Tuhan kita. Mereka berjuang bagaikan singa. Bilal. Umayyah.
balik. Aku dah tebus hutangku. Satu perkara kau perlu tahu. Tuhan telah menyembelahi anak saudara kau. Tolong aku. Tiada siapa nak tolong aku. Tolong. Bodoh! Bahlul! Aku suruh dia patah balik. Kita ada peluang lagi. Itu bukan soalnya. Kita kehilangan peluang pertama. Mereka fikir Tuhan menyembelahi mereka. Ingat kataku ini, mustahil untuk jatuhkan dia. Dia cuma seorang lelaki. Tidak! Kau tu lelaki. Jenis dia muncul sekali saja. Tuhan akan jadi saksiku. Setiap kepingan emas akan digunakan menentang dia. Dengan senjata dan kuda. Aku akan buktikan pada Muhammad kuasa siapa lebih kuat. Bekah telah hantar 3,000 bala tentera dan mereka menuju ke sini. Kita cuma ada 700 orang. Setelah bermesyuarat, Nabi Muhammad SAW bersabda, kita akan tentang bala tentera itu di Bukit Uhud. Kami telah bersedia, Pesuruh Allah. Nabi kata jangan berganjak dari bukit ini sama ada kita menang ataupun kalah. Ingat, awasi serangan dari belakang. Mereka dah bunuh Hamzah. Tentera Mekah dah mundur. Apa kau buat ni? Lawan! Lawan! Patah balik dan lawan! Mereka dah berpecah. Kita mesti berundur. Jangan. Nanti dulu. Tengok. Kau nak ke mana? Nak beri bantuan di sana. Jangan! Kita tak dibenarkan berganjak. Tapi mereka dah larikan diri. Ke medan perang! Berhenti! Berhenti! Lindungi dia! Usung dia ke bukit! Berundur! Jadi kelang kabut! Betulkah? Betulkah Muhammad dah mati? Aku sendiri tengok dia tumbang. Dengar sini! Kemenangan buat Badar! Hari ini Tuhan kita dah menang! Yang berkorban mati syahid. Orang kamu masuk neraka. Katalah apa yang kamu nak kata. Yang penting Muhammad dah mati. Muhammad hidup! Kalau begitu, biar dia tahu hal ini. Tiap seorang orang kami mati, kami bunuh 4 orang kamu.
Muhammad hidup? Inilah dia kemenangan buat Mekah. Cepat buat penyembahan dan keluar, Abu Sufyan. Kaulah yang buat kami ke sini. Muhammad hidup. Peduli apa? Dia kehilangan Hamzah dan 70 pengikutnya. Mari kita raikannya bersama. Berani sungguh mereka meraihkan kemenangan bila kata-kata ini masih disebut. Muhammad hidup. Kalau begitu, ia selesai. Ini bukan lagi peperangan antara orang Islam dan Mekah. Tidak. Setiap ketua puak bersumpah akan terus berjuang sehingga seluruh Arab menentang Muhammad. Sehingga ayat Muhammad hidup menjadi Muhammad dah mati. Islam sudah berakhir. Tiada yang akan dibiarkan hidup. Aku serahkan segalanya untuk hapuskan Muhammad. 10,000? Kita kalahkan tentera 2 kali ganda jumlah kita. 4 kali ganda jumlah kita. Tapi 10,000? Tak ada jalan lain lagi. Mereka berpecah menentang dari semua arah. Apa pendapat kau, Pesuruh Allah? Di Parsi, ketika kami diserang tentera berkuda, kami buat parit besar di sekeliling kami. Semua ni ini tak pernah dibuat. Tak pernah dibuat di Arab. Apa kata kita tunggu? Cari tempat paling sempit dan arah orang kau menyeberang. Sekarang! Tuan, cuba lagi di satu tempat dan kamu semua parit-parit itu. Dah 30 hari kita mencuba. Mereka dah hilang semangat. Beri mereka semangat. Kau kan pandai. Naikkan semangat mereka. Buat semangat mereka berkobar-kobar. Itu tak mungkin. Mereka yakin Tuhan bersama orang-orang Islam. Baiklah, kalau begitu. Bersedia untuk buat serangan terakhir waktu subuh dari semua arah. Kita akan bunuh mereka semua. InsyaAllah, tak ramai akan kabur parit. Dan kita akan tentang mereka sebelum mereka sampai ke kota. Tapi, kalau mereka muncul di jalanan... Kita campakkan ini dari tingkap. Ya. Abang, saya sungguh takut. Jangan takut. Kalau kita mati syahid. Hadang pintu ni lepas kami pergi. Sekarang dah tiba masanya untuk buktikan kau ada kuasa. Maka baginda pun berdoa, wahai Tuhan yang Maha Kuasa, aku memohon kepadamu, timbulkanlah rasa takut di hati mereka. Apa saja kuasa yang melindungi Muhammad, hapuskannya. Biarlah mereka berundur. Dan buktikan kepada orang-orang Islam
akan kebesaran kuasa-Mu. Biarlah mereka rasa gentar dan berundur. Syukur kita dah selamat. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW memandang kami dan bersabda, "Aku bermimpi aku memasuki Kaabah dan kuncinya di tanganku. Kita akan ke Mekah untuk menziarah dan melakukan ibadah di depan Kaabah." Dia nak ke sini tanpa bawa senjata? Dia tahu kita tak boleh buat apa-apa sewaktu menziarah. Seluruh Arab akan bangkit menentang kita. Tak guna pula Muhammad. Kita dah tak boleh buat apa-apa. Biar mereka masuk. Apa? Menerima malu kerana biarkan Muhammad beribadat di Mekah? Dah berakhir. Aku nak hantar Suhail. Aku suruh dia buat janji manis dengan orang Islam. Mereka tak boleh masuk Mekah. Kami cadangkan untuk berkerumpun. Satu perjanjian keamanan. Kami janji takkan serang orang kamu dan kau buat janji sama untuk 10 tahun. Apa kami akan dibenarkan masuk Mekah dan beribadat depan Kaabah? Sudah tentu. Bermula tahun depan. Kau kembali tanpa masuk ke Mekah? Kita akan ke sana tahun depan. Dan tahun-tahun selepas itu. Selama 10 tahun. Untuk 3 hari setiap kali kita ziarah. Dapatkan keamanan selama 10 tahun. 10 tahun. Iya. Ajaran Islam boleh tersebar jauh dalam 10 tahun.
Amru. Kenapa kau nak ke Madinah? Untuk jumpa Muhammad. Atas sebab apa? Sebab apa? Untuk menjadi seorang Islam. Ingatkan kau nak bunuh dia. Maksud kau, melindunginya? Bagaimana kita boleh berdalih lagi? Dia memang seorang Nabi. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kau adalah pesuruh Allah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kau Muhammad adalah pesuruh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من Ramai orang Islam dibunuh. Mereka dah langgar perjanjian tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat keputusan. Dah tiba masanya untuk kembali ke Makkah. Ya, Pusara Allah. Kami dah bersedia, pesuruh Allah. Kembali ke Mekah! Sekarang mereka bagaikan 10,000 bala tentera. Dengan adanya pahlawan perang kita mengetuai mereka. Berhenti! Kenapa kemari? Aku datang nak berjumpa dengan Muhammad. Unjukkan tangan kau. Sekarang! Bodohlah aku kalau cuba bunuh dia sekarang. Kau tak akan berubah. Aku datang dengan damai. Kau tak boleh salahkan mereka. Mereka cuma berwaspada. Ya. Maafkan kami. Kami bersikap kejam dan tak adil. Kami mencuri, menyeksa, dan membunuh. Kami tak mampu untuk menolak kau lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan ada pembunuhan lagi ataupun pengusiran, maka akan pulih dengan adanya Islam. Aku yakin sekali. Dan aku juga naik saksi. Tiada Tuhan melainkan Allah, dan kau, Muhammad, adalah pesuruh Allah. Aku akan siapkan kota itu. Aku rasa bangga, walaupun aku dah berusaha, aku masih dapat sebut Muhammad hidup. Daripada pemerintah hinggalah kepada umat Islam yang biasa. Semoga Allah rahmati kita.
bebas buat selamanya, kawanku. Roh dan jasad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pulang juga kita akhirnya. Syukur pada Allah. Aku tak dapat lupakan perasaan pada hari itu. Perasaan gembira yang sukar digambarkan. Beberapa tahun kemudian di Madinah, setelah diserang sakit, Nabi Muhammad SAW pun wafat. Rasulullah berusia 63 tahun. Baginda hidup begitu sederhana, sentiasa menolong orang yang miskin. Kalaulah aku dapat jumpa Nabi, ingin sekali aku dengar dia berkhutbah. Ya, tetapi agama Allah berterusan hingga kini. Pakcik lagi mana? Entahlah, Pakcik pun tak tahu. Siam tahu, Pakcik boleh tinggal sini dan kerja kat Mekah. Kerja apa Pakcik boleh buat? Cantiknya. Dulu aku ada mesin tenun, tapi dah tak ada lagi. Aku kehilangan segala-gala. Kalau ada bulu kambing, dia boleh guna mesin tenun kita kan? Ya, tentu sekali. Pakcik boleh guna bulu basyu. Tidak, basyu tu Siam punya. Tak, sekarang Pakcik punya. Pakcik, jom pergi pasar sama-sama.